Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Pertama sekali, tahniah diucapkan kepada semua pelajar-pelajar telah berjaya mendapatkan tempat di Politeknik Polisen sebagai pelajar di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Jadi kali ini kita bersama-sama dengan saya, Encik Azrul Muhairi bin Muhammad Badri, selaku wakil daripada Jawatankuasa Keselamatan dan juga Kesihatan Pekerjaan Jabatan Kejuruteraan Elektrik untuk taklimat keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Baik. So saya harap anda semua dapat memberikan perhatian kepada taklimat keselamatan ini kerana ini adalah satu taklimat yang amat penting, yang sangat-sangat penting untuk semua pelajar di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Kerana apa yang saya nak maklumkan selepas ini mungkin berbeza dengan tempat-tempat lain. Okey, jadi kita akan dengar taklimat untuk keselamatan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Polisen. Baik, apa itu safety? Okey, kita biasa dengar dengan perkataan safety. Jadi tugas Jawatankuasa Keselamatan dan juga Kesihatan Pekerjaan mementingkan keselamatan kepada pekerja, staf dan juga pelajar yang berada di kawasan premis Politeknik Polisen. Baik, di Jabatan Kejuruteraan Elektrik kita mengutamakan keselamatan ataupun safety first. Jadi apa yang kita cuba dapatkan ialah sifar kecederaan. Okey, sepanjang kita berada di kawasan Politeknik dan juga di premis Politeknik Polisen, terutamanya di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, kita cuba mengelakkan staf dan juga pelajar daripada mendapat kecederaan, terutama kecederaan yang melibatkan elektrik. Kerana apa? Kerana di Jabatan Kejuruteraan Elektrik kita akan sentiasa membuat amali, membuat kerja-kerja yang menggunakan elektrik, di mana elektrik ni kita tak nampak. Okey, tapi kita boleh rasa. Rasa apa? Rasa kejutan elektrik. Tetapi untuk mengelakkan berlakunya kecederaan yang melibatkan elektrik, kita perlu mengamalkan keselamatan yang agak ketatlah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Di Politeknik Polisen, kita mempunyai dasar keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan, di mana Politeknik Polisen umumnya dan Jabatan Kejuruteraan Elektrik khususnya menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan juga sihat untuk semua orang, untuk semua pekerja dan semua pelajar. Jadi pihak pengurusan telah berusaha untuk mencapai matlamat dan juga objektif keselamatan dan kesihatan pekerjaan ataupun KKP melalui rundingan dan juga sama yang berterusanlah di antara pihak pengurusan dan juga pihak kita, iaitu di jabatan. Baik, dasar keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan. Okey, yang pertama kita menyediakan dan menyelenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat dalam usaha menghapuskan hazard ataupun punca-punca kecederaan dan juga mengurangkan risiko pada kesihatan dan juga keselamatan pekerja dan juga pelajar lah. Yang kedua, memastikan bahawa semua kaki tangan diberi maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan berkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat tanpa risiko kepada kesihatan. Jadi di Politeknik, di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, kita bersama-sama dengan JKKP, Jawatankuasa Keselamatan dan juga Kesihatan Pekerjaan. Okay, kita latih pensyarah dan kita latih pelajar berkenaan dengan cara kerja yang selamat dan tanpa risiko. Yang ketiga, menyiasat semua kemalangan, penyakit, keracunan dan kejadian berbahaya dan mengambil langkah-langkah bagi memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang. Jadi kalau berlaku kemalangan ataupun sesuatu yang di luar jangka, pihak JKKP akan menyiasat semua faktor yang menyebabkan kemalangan ataupun kejadian tersebut.
Yang keempat, mematuhi kehendak-kehendak perundangan mengenai keselamatan dan kesihatan seperti yang ditetapkan dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Peraturan-peraturannya dan juga tata amalan yang telah diluluskan. Jadi kita akan sentiasa mengikut perundangan mengenai keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan. Yang kelima, memastikan bahawa keselamatan dan kesihatan diintegrasikan ke dalam aktiviti-aktiviti harian dan penggunaan cara kerja selamat serta sihat. Yang keenam, menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan asas bagi semua pekerja termasuk peralatan pencegahan dan keselamatan diri. Dan yang terakhir, untuk mengkaji semula dasar mengikut keperluan dari semasa ke semasa bagi penambahbaikan berterusan. Ini yang kita amalkan, yang kita lakukan dan kita buat di Politeknik Port Dickson secara umum dan di JKE secara khususnya. Baik. Ketika berada di makmal ataupun di bengkel, kita ada beberapa peraturan yang perlu dipatuhi dan diikuti oleh semua pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Baik, untuk kod etika berpakaian bagi pelajar lelaki. Bagi pelajar lelaki, berpakaian kemas dan sesuai. Maksudnya berseluar panjang, berkemeja, berpakaian kemas, berambut pendek, kuku pendek. Kenapa rambut pendek dan kuku pendek? Kerana kita ada melibatkan peralatan-peralatan yang tergantung, peralatan-peralatan yang boleh tersangkut pada rambut. Kenapa kuku pendek? Kita menggunakan peralatan-peralatan tangan yang mungkin menyebabkan kecederaan ketika melakukan kerja. Kemudian kita ada baju bengkel. Mungkin bagi pelajar baru tidak ada baju bengkel, dan baju bengkel ni akan pelajar-pelajar dapat setelah beberapa minggu nantilah. Dan pelajar-pelajar wajib untuk memakai pakaian bengkel politeknik. Biasanya pakaian bengkel politeknik di Jabatan Kejuruteraan Elektrik adalah berwarna hitam seperti dalam gambar itulah. Yang keempat, wajib memakai safety shoes. Safety shoes ni wajib pakai. Kerana apa? Kerana kita melakukan kerja-kerja di dalam bengkel dan menjadi amalan di mana-mana bengkel untuk memakai safety shoes untuk keselamatan. Kemudian pelajar-pelajar lelaki dilarang memakai barang kemas. Mungkin ada yang pakai cincin, ada yang pakai gelang, ada yang pakai rantai dan sebagainya. Kita tidak membenarkan pelajar untuk memakai barang kemas. Kerana apa? Tak kisah sama ada emas ataupun silver, dia merupakan konduktor elektrik yang terbaik. Apa itu konduktor elektrik? Ia adalah satu bahan yang mudah untuk mengalirkan elektrik. Jadi risiko untuk mendapat kecederaan elektrik lebih tinggi bila memakai barang kemas. Seterusnya, memakai pakaian perlindungan diri yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita tengok dalam gambar, kita tengok ada apron, ada glove. Ini adalah PPE yang kita guna pakai di makmal projek. Mungkin makmal lain tidak sama, tetapi ini adalah contoh PPE. Kalau tengok, kita ada goggle, ada cermin-mata, ada apron, ada glove. Ini kita guna pakai di makmal projek di mana melibatkan bahan kimia dan juga bahan meruap. Jadi kita nak kurangkan bahaya, kita pakai alat perlindungan diri. Baik, untuk pelajar wanita pula, mesti berpakaian kemas dan sesuai. Untuk pelajar wanita yang berada di bengkel dan juga makmal, tidak digalakkan dan sebenarnya kita larang untuk memakai baju kurung dan juga skirt. Kerana apa? Kerana etika berada di dalam bengkel mestilah memakai seluar. Yang kedua, memakai baju bengkel politeknik. Sama juga macam pelajar lelaki tadi, baju bengkel akan didapati setelah beberapa minggu berada di politeknik. Baik, untuk pelajar wanita yang memakai tudung, tudung anda hendaklah dimasukkan ke dalam baju bengkel. Kerana apa? Kita nak mengelakkan tudung itu daripada
berjuntai ataupun tergantung ketika melakukan kerja-kerja bengkel yang boleh menyebabkan tudung itu tersangkut pada mana-mana bahagian kerja ketika melakukan kerja-kerja di bengkel. Bagi pelajar-pelajar yang tidak memakai tudung ataupun pelajar non-Muslim, jadi rambut mestilah diikat kemas dan bukan dibiarkan tanpa berikat. Kerana apa? Itu akan mengganggu pelajar-pelajar untuk melakukan kerja dan boleh menyebabkan kecederaan. Kemudian pelajar juga wajib memakai safety shoes sama macam pelajar lelaki, dan pelajar wanita juga dilarang untuk memakai barang kemas seperti cincin, gelang dan juga rantai. Seterusnya, pelajar digalakkan untuk memakai PPE ataupun alat perlindungan diri yang bersesuaian dengan makmal yang diguna pakai. Baik, kenapa kita gunakan safety shoes? Di Politeknik kita telah menetapkan semua pelajar yang melaksanakan aktiviti amali di bengkel untuk memakai kasut keselamatan ataupun safety shoes. Tujuan dia adalah untuk melindungi kaki daripada yang pertama bahan kimia, yang kedua daripada api, yang ketiga daripada hentakan benda berat, kemudian dia mengelakkan daripada kita tergelincir dan juga daripada hazard-hazard lain. Di mana binaan safety shoes di bahagian hadapannya ada penutup besi yang akan melindungi jari kita, dan di bahagian tapak kasut keselamatan mempunyai pelapik besi untuk mengelakkan kita daripada tercucuk benda tajam. Dan biasanya safety shoes tidak akan tergelincir ketika lalu di tempat yang ada minyak sebab dia mempunyai anti-slip. Baik, jadi kalau kita tengok pada bawah slide saya ni, ada beberapa peranti keselamatan ataupun PPE yang boleh diguna pakai ketika berada di dalam makmal ataupun bengkel. Yang pertama adalah kita punya pelindung telinga. Di mana jika kita membuat kerja di tempat-tempat yang agak bising, kita boleh memakai. Kalau tidak ada pelindung telinga yang jenis earmuff, kita boleh gunakan earplug. Yang kedua, kita ada topi keselamatan. Yang ketiga, kita ada kasut keselamatan ataupun safety shoes. Kemudian kita ada goggle. Kemudian kita ada baju bengkel, di mana kita tak menggalakkan untuk pelajar menggunakan overall, tetapi kita menggalakkan pelajar untuk memakai seluar kakis dan juga baju bengkel. Digalakkan untuk memakai visor ketika melakukan kerja-kerja yang berisiko untuk mendapat percikan ataupun habuk daripada bahan-bahan yang kita gunakan. Kita ada glove getah untuk peralatan-peralatan ataupun alat yang menggunakan bahan kimia, dan kita ada mask untuk habuk lah. Di mana sekarang ni kita dah tidak janggal untuk penggunaan mask sebab kita ada COVID-19. Baik, untuk pelajar-pelajar kejuruteraan, terutama di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, kita melarang sama sekali untuk pelajar-pelajar pergi ke kelas memakai sandal getah. Di mana sandal getah ni adalah dilarang sama sekali. Kita memang galakkan dan wajibkan pelajar untuk memakai safety shoes. Mungkin ada pelajar-pelajar yang ada kasut getah, kasut tumit, sandal, kasut crop dan sebagainya, walaupun dia bertutup depan, tetapi dia tidak boleh menghalang daripada mendapat kecederaan apabila kita gunakan kasut-kasut yang tidak sesuai lah. Baik, di dalam makmal dan juga bengkel, kita ada peraturan-peraturan yang mesti kita ikuti. Yang pertama, sebelum kita memasuki bengkel atau makmal, kita kena pastikan kita dalam keadaan bersedia. Setelah arahan diberikan untuk masuk ke dalam bengkel, barulah kita masuk dalam bengkel dalam keadaan yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang kedua, dilarang bergurau semasa melakukan amali. Mungkin ketika pelajar melakukan amali, membuat kerja, kita nak bergurau dengan kawan-kawan kita.
tetapi kadang-kala gurauan tersebut boleh mendatangkan kecederaan. Itu yang kita nak elakkan, terutama apabila melibatkan elektrik. Seterusnya, memastikan semua peralatan dalam keadaan kemas dan tersusun. Baik, sebelum memulakan amali, pelajar-pelajar akan mengambil barang ataupun peralatan daripada tempat yang disediakan. Jadi, setelah menggunakan semua peralatan tersebut, pelajar-pelajar mestilah meletakkan kembali peralatan tersebut dalam keadaan yang kemas dan tersusun sama seperti sebelum mengambil peralatan untuk digunakan. Baik. Jadi untuk mengendalikan peralatan, ada prosedur dan SOP yang tertentu. Jadi bila kita nak mengendalikan sesuatu peralatan, sila pastikan kita bertanya pada pensyarah ataupun tenaga pengajar bagaimana cara untuk menggunakan peralatan tersebut. Kerana apa? Kerana setiap peralatan mempunyai prosedur dan juga cara yang berbeza untuk dikendalikan. Kemudian seterusnya, apabila berlaku kerosakan pada sebarang peralatan, so pelajar bolehlah melaporkan kerosakan tersebut kepada pensyarah yang mengajar ataupun kepada teknisyen yang berada di lokasi ataupun makmal tersebut. Jadi pelajar mestilah sentiasa mengikut arahan pensyarah dari semasa ke semasa. Sebab apa? Setiap amali akan ada tata cara kerja. Jadi setiap tata cara kerja akan diberikan oleh pensyarah. Jadi jika ada sebarang pertanyaan dan sebarang arahan, jadi boleh rujuk kepada pensyarah yang mengajar. Baik, ini kena bagi sedikit perhatian. Okey, apa yang saya akan bagi tahu selepas ini adalah sesuatu yang agak penting kerana ini melibatkan nyawa. Baik, jika berlaku kebakaran, jika berlaku kebakaran, mungkin pelajar-pelajar tidak pernah mengalami situasi berlaku kebakaran. Tetapi jika berlaku kebakaran di premis ataupun di mana-mana lokasi yang berada di dalam Politeknik Port Dickson, apa yang pelajar perlu buat? Yang pertama, kita kena bertenang. Jangan panik. Jika anda panik, akan menyebabkan orang lain panik. Yang kedua, mengenal pasti pintu keluar yang paling hampir dengan kita. Jadi di setiap makmal, di setiap bengkel dan di setiap kelas ada tanda keluar. Pintu akan dibuka. Jadi kita kena pastikan dekat mana lokasi yang paling hampir dengan kita untuk kita keluar. Yang ketiga, bergerak keluar dengan pantas. Kena cepat, kena laju dan bukannya dalam keadaan berlari ataupun kelam kabut. Tinggalkan barangan yang tidak perlu. Capai hanya yang perlu sahaja ketika itu. Kerana apa? Kerana ini melibatkan nyawa. Jadi barang-barang kita masih lagi boleh dapatkan, tapi kita tak boleh dapatkan nyawa. Jadi ambil barang yang perlu saja, tak perlu pergi mencari apa barang yang dirasakan perlu diambil, kemudian kita perlu bawa keluar. Yang penting kita kena selamatkan diri kita dahulu. Kemudian berkumpul di kawasan berkumpul yang telah ditetapkan. Jadi beberapa tempat assembly point telah ditetapkan di Politeknik Port Dickson. Jadi berkumpul di tempat yang telah ditetapkan. Jadi apabila berlaku kebakaran, akan ada komandan yang akan memberikan arahan tempat berkumpul untuk mengira bilangan kehadiran. Jadi setiap arahan daripada komandan perlu dipatuhi untuk memudahkan kerja-kerja penyelamatan dan juga mungkin untuk memadamkan kebakaran dilakukan. Baik, untuk setiap kelas makmal dan juga bengkel, kita ada pelan laluan kecemasan. Baik. Kalau tengok dekat slide saya ni, ada
blok makmal bengkel A, blok makmal bengkel B dan juga blok makmal green. Ini adalah 3 makmalan bengkel yang ada di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Jadi kalau kita tengok, ada anak panah untuk arah keluar dan juga tempat untuk kita berkumpul di kawasan berkumpul. Jadi plan ini nanti pelajar-pelajar semua akan nampak apabila berada di bengkel nantilah. Okey, jadi sekarang ini kita masih lagi berada dalam fasa COVID-19. Jadi di Jabatan Kejuruteraan Elektrik kita ada SOP untuk dipatuhi. Jadi setiap pelajar mestilah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga SOP yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Port Dickson. Okey, yang pertama, pelajar diwajibkan memakai pelitup muka pada setiap masa, manakala pemakaian face shield adalah sangat digalakkan. Jadi, diingatkan sekali lagi, pelajar diwajibkan untuk memakai face mask ataupun pelitup muka. Yang kedua, pelajar dikendaki menjalani saringan suhu sebelum memasuki bengkel ataupun makmal dan mencatatkan suhu pada rekod kehadiran kelas. Okey. Kalaupun tidak dicatatkan suhu pada senarai rekod kehadiran kelas, pelajar dikendaki untuk mengingati berapa suhu pada ketika itu. Okey, yang ketiga, pelajar yang bergejala, okey, yang mempunyai gejala batuk, sesama, demam, tidak mempunyai deri rasa, tidak dibenarkan menjalani sesi amali dan pelajar dikendaki untuk mendapatkan rawatan dan pemeriksaan kesihatan dengan segera. Okey, jadi boleh maklumkan kepada pihak Politeknik, kita ada klinik di Politeknik dan kita akan hantar pelajar untuk mendapatkan pemeriksaan kesihatan di klinik kesihatan yang berdekatan dengan Politeknik. Seterusnya, pelajar dikendaki mengimbas kod QR. Kita ada QR code yang telah disediakan dengan menggunakan aplikasi MySejahtera sebelum memasuki kawasan makmal, bengkel, pejabat dan juga bilik pensyarah. Ini adalah satu kemestian di mana kita nak lihat track record di mana pelajar berada. Kerana ini akan membantu apabila berlakunya satu-satu simptom COVID. Baik. Seterusnya, mengikuti laluan masuk dan keluar yang telah ditetapkan. Okey, jadi di setiap makmal, di setiap bengkel dan juga di setiap kelas, kita ada signage untuk pintu masuk, untuk pintu keluar dan juga anak panah untuk masuk dan juga keluar. Jadi diharap pelajar-pelajar dapat mengikuti laluan masuk dan keluar yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya. Pelajar-pelajar, jika anda batuk atau bersin, kita hendaklah mengamalkan etika yang betul. Jadi bila anda memakai face mask ataupun pelitup muka, jika anda hendak batuk ataupun bersin, jangan tarik ke bawah face mask kita. So, batuk dan bersin di dalam face mask itu adalah amalan ataupun etika bersin dan batuk yang betul apabila memakai face mask. Kerana apa? Kerana face mask dan juga face mask akan mengelakkan tersebarnya virus-virus yang tak dikendaki oleh orang lain lah. Yang ketujuh, memastikan anda kerap membasuh tangan dengan cecair pembasmi kuman ataupun sabun. So dekat bengkel elektrik kita ada beberapa tempat membasuh tangan dan kebanyakan tempat membasuh tangan disediakan sabun pencuci tangan. Jadi pelajar-pelajar boleh kerap untuk membasuh ataupun mencuci tangan. Jika anda mempunyai hand sanitizer, lebih baik untuk menggunakan hand sanitizer. Baik, seterusnya. Pelajar-pelajar digalakkan untuk mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa di dalam premis Jabatan Kejuruteraan Elektrik.
Baik, kerana apa? Sebab kita dalam pasca COVID-19, jadi kita kena berhati-hati supaya kita tidak mendapat jangkitan COVID-19 ini. Jadi jaga jarak sosial. Kadang-kadang berlaku kesesakan di dalam kawasan, nak masuk bengkel dan sebagainya. So penjarakan sosial sebanyak 1 meter perlulah dipatuhi. Okey. Seterusnya, elakkan bersalaman ataupun bersentuhan jika tidak perlu. Okey. Yang ke-10, pelajar dan pesyarah perlu mengamalkan amalan kebersihan yang sangat-sangat tinggi. Baik. Jadi untuk pelajar-pelajar yang berada di dalam premis Jabatan Kejuruteraan Elektrik, okey, kita digalakkan untuk mengelakkan kawasan 3S. Okey, kawasan sempit, sesak dan juga sembang secara dekat. Dan kita mestilah mengamalkan 3W. Apa dia 3W? Wash, iaitu kita kena kerap cuci tangan. Yang kedua, wear, sentiasa memakai pelitup muka ataupun face mask. Dan yang ketiga adalah warn, iaitu jangan bersalaman. Kita sentiasa menjaga jarak. Okey. Tidak perlu ke tempat-tempat yang sesak jika tidak perlu. Okey. Dan seterusnya, segera meninggalkan bengkel ataupun makmal setelah selesai proses pembelajaran dan pengajaran. Okey, maknanya setelah selesai semua aktiviti di dalam kelas, makmal atau bengkel, terus tinggalkan bengkel dan juga makmal, pulang ke lokasi masing-masing. Okey, ini 3S yang saya sebutkan tadi. Kerap basuh tangan, jaga jarak sosial, sentiasa menggunakan pelitup muka. Elakkan kawasan yang sesak. Okey, mungkin selepas daripada habis makmal dan juga bengkel, pelajar-pelajar akan bersesak-sesak untuk keluar. Mungkin ada perubahan di lokasi-lokasi tertentu untuk daripada satu makmal ke satu makmal yang lain. Jadi kalau boleh kita elakkan bersesak-sesak. Okey. Kemudian kurangkan untuk sembang secara dekat ataupun berkumpulan yang ramai. Baik. Ini adalah satu info yang sangat-sangat penting dan menjadi tanggungjawab kepada pelajar. Okey. Yang pertama, sebelum hadir sesi kuliah, bengkel ataupun kelas, pastikan anda membuat saringan suhu. Dekat mana nak buat saringan suhu? Okey, kita di Politeknik ada menyediakan termometer, okey, pengimbas suhu di lokasi-lokasi yang tertentu di Politeknik untuk anda membuat bacaan suhu. Jadi semasa berada di kawasan premis Jabatan Kejuruteraan Elektrik, pelajar-pelajar dikendaki untuk membuat saringan suhu. Jadi sesiapa yang mempunyai suhu badan lebih daripada 37.5 darjah Celsius, kami di pihak Jabatan Kejuruteraan Elektrik tidak membenarkan anda untuk masuk ke premis, okey, kerana anda adalah berisiko untuk menyebarkan jangkitan ataupun menerima jangkitan. Baik, itu yang kita nak elakkan semasa pasca COVID-19. Baik, itu sahaja taklimat untuk Jawatan Kuasa Keselamatan dan juga Kesihatan Pekerjaan Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Terima kasih kerana memberi perhatian yang penuh semasa taklimat dijalankan. Jadi apa pun, kita kena fikirkan keselamatan diri kita semasa berada di dalam kawasan Politeknik Port Dickson. Itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.